Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Harun, pelajar OUM Melaka. Nombor kad pelajar saya 8908232352630001. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang konflik dalam konteks pengurusan projek. Okey. Sebelum kita menerangkan apa itu konflik, kita akan masuk kepada apa itu projek. Projek mestilah mempunyai definisi projek mesti ada 5 perkara, iaitu tarikh mula dan tarikh siap, senarai tugas, limit kewangan, spesifikasi tugas dan pengurusan sumber. Okey, definisi projek. Setiap projek mestilah mempunyai perancangan di mana tarikh mula dan tarikh siap diberikan dalam satu kertas kerja. Okey, perkara ini ada perlu dibuat dalam perancangan awal projek. Okey, kedua adalah senarai tugas. Senarai tugas juga penting kerana setiap kerja yang terlibat perlu disediakan senarai tugas mereka. Yang ketiga adalah spesifikasi tugas. Okey, spesifikasi tugas pula yang disediakan mengikut spesifikasi yang telah ditentukan. Okey, sebagai contoh kita lihat JKKP mempunyai spesifikasi dia untuk memulakan satu pekerja. Okey, jadi kita perlulah mengikut apa yang dikehendak dia. Yang keempat adalah limit kewangan. Limit kewangan perlu dibentangkan supaya setiap pekerja mengetahui bajet yang diperolehi untuk melaksanakan kerja. Okey, kita dapat lihat bahawa kita mempunyai dana yang sebanyak ini untuk melakukan sebanyak itu. Okey. Contoh, bajet untuk melakukan kerja telah ada. Okey, pengurus projek perlu merancang dan menilai berapa keperluan pekerja yang ada. Okey. Yang kelima adalah menguruskan sumber-sumber seperti wang, keperluan orang kerja, berapa orang kerja diperlukan dan peralatan kerja yang diperlukan, dan jika mempunyai keperluan jentera apa yang digunakan dan jangkaan berapa lama jentera itu digunakan. Semua ini adalah tugas pengurus projek. Seterusnya kita ke pengurusan projek. Pengurusan projek ini melibatkan proses merancang, mengatur, mengawal dan memenuhi objektif yang telah ditetapkan. Segala tugas-tugas ini dilakukan oleh seorang pengurus projek. Beliau juga perlu mengawal apa aktiviti perancangan di tempat kerja dan laporkan kepada pihak atasan. Segala masalah perlulah dibincangkan di dalam minit mesyuarat yang ditetapkan. Okey, sekarang kita ke tajuk utama. Okey, apa itu konflik? Definisi konflik. Konflik berlaku apabila ahli di dalam kumpulan tidak bersetuju dengan pilihan yang dibuat oleh ahli yang lain di dalam menyelesaikan masalah atau membuat sesuatu keputusan. Konflik ini juga boleh dipanggil sebagai percanggahan pendapat antara ahli di mana terdapat banyak pertikaian dikemukakan semasa di dalam perbincangan. Kita dalam meeting, kita mempunyai ramai ahli mesyuarat. Di situlah konflik akan sentiasa berlaku. Okey, bila berlaku konflik? Okey, dalam tajuk ni saya akan bagi kepada 3 bahagian, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan, pekerja bawahan. Okey, bagi pengurusan atasan, kita dapat lihat apabila tiada kata sepakat yang diperolehi setelah melakukan mesyuarat. Okey, perkara ini memang sentiasa terjadi di mana pihak atasan mahu pekerja melakukan kerja yang lebih tapi menggunakan dana yang kurang. Oleh kerana itu, mereka tidak mahu membekalkan pekerja yang lebih tapi mahu output yang lebih. Yang kedua adalah dana yang dibekalkan tidak mencukupi. Okey, setiap projek mestilah mempunyai dana yang lebih kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Setiap untung rugi, itulah berlakunya perkara tersebut. Okey, bagi pengurusan pertengahan, perkara pertama adalah dana yang tidak cukup. Okey, dana ini adalah penting untuk pengurusan pertengahan kerana ia melibatkan gaji pekerja bawahan. Okey, apabila kita tak cukup dana, kita macam mana kita nak bayar gaji? Okey, yang kedua adalah arahan yang tidak mengikut perancangan yang ditetapkan. Okey, seperti kita maklum bahawa pengurusan pertengahan ini akhirnya berkait dengan pengurusan atasan. Kena terdapat arahan pegawai atasan yang tidak mengikut apa yang dirancangkan dalam perancangan awal. Okey, yang ketiga adalah kerja bawahan.
Okey, konflik pekerja bawahan ini berlaku apabila gaji yang dipotong. Apa yang setia kita maklum, gaji adalah penting kepada para pekerja. Mereka telah melakukan kerja dan apabila gaji mereka dipotong, konflik akan berlaku. Yang kedua adalah arahan yang diberikan tidak mengikut spesifikasi tugas. Okey, apa yang saya sebut tadi, spesifikasi tugas, mereka perlulah membuat kerja mengikut kemampuan mereka. Mereka dibayar mengikut kemampuan mereka. Jika mahukan kerja lebih, mereka pihak atasan atau pihak pertengahan perlulah menyediakan dana, kerana jika mahu kerja, sebagai contoh kita tengok kerja untuk 3 orang tapi hanya bekalkan pekerja seorang saja. Itu di situlah konflik akan berlaku. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan salah satu projek yang telah saya jaga, iaitu projek membaik pulih landasan keretapi Tanah Melayu, KTMB Tanah Melayu Berhad. Okey, di sini projek ini melibatkan pekerja-pekerja bertempatan, pekerja asing, jentera yang melibatkan kerja sampai hingga lewat malam. Okey, di slide ni kita akan nampak antara kerja yang dilakukan semasa melakukan kerja tersebut. Okey, antara konflik yang ada semasa kerja. Okey, seperti yang sedia maklum, arahan yang sentiasa bertukar-tukar dari masa ke semasa, kita boleh jadikan contoh. Ia akan menjadikan punca ataupun konflik berlaku. Sebagai contohnya, output dalam perancangan hanya memerlukan 100 meter kerja saja. Okey, setiap pekerja perlu menyelesaikan 100 meter dalam masa 1 hari. Akan tetapi, apabila kerja telah disiapkan awal, terima arahan daripada pihak atasan ataupun pihak pertengahan yang ingin membuat kerja lebih daripada kemampuan, tetapi bayaran tetap sama, tidak melebihi, tidak memberikan bayaran lebih kepada pekerja tersebut. Okey, antara konflik yang kedua adalah bekas pekerja ataupun ex pekerja yang kurang mahir tetapi ego dengan kerja yang cakap atas dasar pengalaman sahaja. Benda ni memang kebanyakannya projek mesti ada. Okey, kita tahu bahawa contoh kalau kereta api ni XKTM semestinya ada yang berpengalaman. Antaranya mereka boleh mahir melakukan kerja, tetapi ada juga yang hanya mahir bercakap sahaja. Okey, perkara ketiga konflik yang ada semasa kerja adalah komunikasi antara pekerja asing dan pekerja tempatan. Okey, bagi konflik ini pekerja asing adalah kebanyakannya daripada India, Bangladesh dan Pakistan. Pekerja tempatan kebanyakan bahasanya bahasa yang kurang kita faham lah pekerja asing tu. Okey, masalah keempat adalah perkara biasa, iaitu masalah kelewatan ataupun gaji tertunggak. Perkara gaji ini memang menjadi konflik pada setiap projek. Jika projek itu mengalami kelewatan gaji, maka konflik akan berlaku, pekerja akan mogok. Okey, sekarang kita akan menerangkan jalan penyelesaian konflik. Okey, contohnya sebagai pengurus projek. Okey, tugasan pertama saya adalah perlu mengatur kerja mengikut perancangan yang telah ditetapkan dan dirancang pada awal projek. Okey, seperti yang kita maklum tadi, konflik berlaku apabila arahan bertiba-tiba dan kerja tidak mengikut perancangan. Okey, perancangan tu, sebagai pengurus projek kita harus meletakkan satu guideline. Kita akan achieve target kita untuk sampai ke taraf tu saja. Apabila campur aduk daripada pihak atasan, kita haruslah menolaknya dahulu. Okey, yang kedua, untuk konflik yang melibatkan ex-KTMB ataupun ex-kerja, kita sebagai pengurus projek tidak boleh menerima pendapat daripada sebelah pihak sahaja. Kita juga harus menerima pendapat daripada kaki tangan kita sendiri, iaitu kaki tangan yang dilantik oleh kita. Ada kalanya pendapat kerja kita itu lebih bernas daripada ex-KTM yang pengalaman itu, kerana kebanyakan ex-KTM mereka tahap pemikiran mereka adalah kurang sikit daripada kerja kita. Mungkin kerja kita adalah muda dan mempunyai idea yang lebih bernas.
Okey, yang ketiga adalah isu komunikasi tadi. Okey, antara isu komunikasi tadi, seseorang perlulah dilantik untuk menjadi wakil ataupun wakil pada pekerja-pekerja tersebut, dan juga lantik juga penolong di antara kalangan pekerja asing tersebut. Sebab kita akan mudah berbicara tentang kerja, lagipun mungkin antara kita, contohnya antara kerja India atau Bangladesh, kita harus lantik tangan pekerja tempatan seorang India yang mahir bahasa India. Jadi komunikasi itu akan lebih jelas dan mudah difahami. Okey, isu yang ketiga adalah kelewatan gaji itu. Okey, urusan projek, urus projek perlu menjadi lebih tegas semasa mesyuarat. Okey, sebagai itu kita akan jadi hero. Kita harus meminta pada pihak atasan, kita membutuhkan dana yang lebih untuk menjalankan kerja yang lebih. Okey, setiap kerja itu harus memberi output yang berganda kepada pihak atasan, dan projek akan disiapkan dengan lebih cepat. Okey, sampai sini saja penerangan saya. Saya harap bolehlah terima segalanya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.